masa tu bukan berapa orang pergi kan. Okey. Jadi tahun depan tuan-tuan, janji lagi jumpa dengan Nabi SAW di Aqabah ni, di kawasan dekat-dekat dengan Mina tu lah. Jadi mereka mai kali ni, mereka bawa 12 orang. Ni nama-nama 12 orang ni tuan-tuan. Yang menariknya tuan-tuan, dalam 12 orang ni, hak terakhir tu Abul Haytham bin Tayhan dan Uwaim bin Sa'idah ni, mereka ni orang Aus. Yang lain tu semua orang Khazraj. Apa baiknya tuan-tuan pada ketika ni? Maknanya dakwah yang dibawa oleh orang-orang Khazraj yang 6 orang tadi ni bukan hanya berlegar di kalangan orang Khazraj sahaja, tetapi berjaya menembusi kelompok musuh mereka, iaitu Aus, yang selama ni duk berbalah, berkelahi sampai berperang bersama mereka. Ini cahaya Islam yang ditunjukkan melalui peristiwa perjanjian Aqabah yang pertama ni tuan-tuan. Jadi perjanjian yang dilakukan ni dikenali juga dengan nama Bai'atun Nisa. Dipanggil dengan nama Bai'atun Nisa dengan 2 sebab. Satu, sebabnya kata para ulama kita, sebab tak ada sebarang perintah jihad dalam tu. Tak ada langsung ajak perang ni, tak ada dalam ni. Tak, kita tengok isi kandungan dia. Yang keduanya, isi kandungan bai'ah ni sama dengan ayat dalam surah Al-Mumtahanah. Iaitu ayat surah Al-Mumtahanah ni diturunkan pada tahun yang ujung tahun ke-6 Hijrah ataupun awal tahun ke-7 Hijrah. Iaitu ketika beberapa orang wanita lari daripada Mekah, menyelamatkan iman dan diri mereka, pergi minta bantuan Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Walaupun Nabi terikat dengan perjanjian Hudaybiyah yang menyatakan bahawa kalau ada siapa yang hijrah, yang masuk Islam, Nabi kena hantar balik. Nabi kata tak masuk orang perempuan, laki-laki saja. Turunlah ayat ni kepada Nabi SAW. Saya kita baca ayat tu tuan-tuan. Jadi inilah isi kandungan tu, seperti yang diriwayatkan oleh para ulama kepada kita, iaitu Nabi kata ta'alau bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ni jangan duk syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, tidak fitnah orang, tidak menderhakai aku dalam perkara kebaikan. Ni isi kandungan perjanjian. Mana ada perang dalam ni tuan-tuan, benda biasa, basicnya, ajaran nak menampakkan inilah kandungan yang penting dalam ajaran Islam ni tuan-tuan. Dan ayat dalam surah Al-Mumtahanah tu tuan-tuan tengok dalam ni. Saya rasa saya bubuh. Tu ayat tuan-tuan tengok tu. Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubay'unaka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihim wa arjulihim wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Sama kan dengan sebab itulah kata sebahagian ulama kita, dia kata sebab tu dipanggil perjanjian ni dengan nama Bai'atun Nisa, sebab isi kandungan dia sama dengan apa yang Nabi SAW kata kepada wanita-wanita yang datang melarikan diri, menyelamatkan iman daripada kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa orang perempuan, sebab itu dipanggil Bai'atun Nisa, kerana kesamaan tersebut. Dan satu lagi kerana tidak ada perintah jihad dalam tu. Okay. Kemudian Nabi masa ni, Nabi hantar balik dengan mereka 12 orang ni, Nabi hantar juga 2 orang sahabat besar, iaitu Mus'ab bin Umair, yang dipanggil, terkenal di Madinah dengan gelaran Muqri Madinah, Muqri Madinah, guru besar di Madinah Al-Munawwarah. Dan seorang lagi Nabi hantar juga Abdullah bin Ummi Maktum. Saya lah terfikir tuan-tuan, awak yang Nabi pilih dia ni kan, ada lagi sahabat lain pun kelebihan tertentu, tapi kelebihan fizikal pun ada juga kat Mus'ab ni. Mus'ab ni ialah salah seorang sahabat yang rupa paras dia dekat-dekat dengan rupa Nabi SAW. Maknanya dia segak tak tuan-tuan? Segak orang dia. Orang ni boleh menarik perhatian orang. Dan yang keduanya, Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia buta. Walaupun dia buta, kelebihan dia suara sedap. Sebab itulah Nabi SAW lantik dia jadi Bilal. Jadi suara sedap, rupa segak ni boleh berperanan untuk membantu dakwah. Sebab tu antaranya lah, wallahu ta'ala a'lam. Saya ada perhati, ada fikir seorang, saya tak jumpa dalam buku-buku mana sebut. Mungkin betul, mungkin salah. Jadi bila Mus'ab pergi tuan-tuan, dia dakwah ni siang malam.
Dan kejayaan dia paling besar yang dicatatkan oleh para ulama ialah bila dia berjaya mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, ketua kabilah Aus. Ingat tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az, ketua kabilah Aus, hak kecil. Sa'ad bin Ubadah, ketua kabilah orang-orang Khazraj pada masa itu. Setelah mati habis semua pemimpin-pemimpin kanan yang sebelum-sebelum ni. Orang muda ni mana nak hak baik, perdamaian. Kita pun di Malaysia lah pada pandangan saya, tuan. Kalau mati habis hak teteh tu, tuan-tuan, ganti Ustaz Yusof, siapa yang muda-muda ni jadi pemimpin di Malaysia ni, aman lah insya-Allah. Mati tu lah nak sebut nama tak mau lah kita, tuan-tuan, marah saya pula kan. Habis depa tu kan yang duk bermasalah kat atas tu, padam orang semua depa tu, habis semua depa tu, insya-Allah aman. Kalau lagi duk ada puak tua-tua tu, tuan-tuan, nak duk buat karut tu, selagi tu tak aman. Depa duk buat kenyataan tu, orang pun percaya ikut. Tak ada tu, ada 3 orang hak Kedah, hak Pulau Pinang tu, tuan-tuan kan. Hak di Pahang tu seorang, hak Perak tu seorang. Kalau tak ada semua tu, insya-Allah saya yakin Malaysia ni akan aman, damai insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi Usaid bin Hudair ni, ayah dia tu dipanggil Hudair Al-Kataib, pemimpin besar daripada kabilah Aus, mati. Anak dia ambil tempat dia. Ni 2 orang ketua kabilah Aus ni, tuan-tuan. Bila mereka ni masuk Islam, maka akhirnya semua orang Aus memeluk Islam. Orang Khazraj pun pelan-pelan masuk Islam. Tapi tak semua. Orang Khazraj tak semua, tuan-tuan. Masih ada lagi ratusan orang yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni, tuan-tuan, oleh kerana dia tak pergi perang Bu'ath tu, dia tak mati ya. Hak lain pakat mati habis. Jadi dia lah tinggal pemimpin lama ni. Era 60-an tu ada lagi ni. Dia lah menjadi idola pada masa tu. Jadi ada lagi. Pengaruh dia tetap ada. 200-300 orang. Hak ni jadi munafik di Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu bila Nabi sampai, tuan-tuan, nanti dalam peristiwa hijrah, dia lah orang yang paling memusuhi Nabi kerana dia dah beli dah, tuan-tuan. Beli baju kot nak sambut ni, nak jadi YB, nak jadi Perdana Menteri ni. Dah pakai lak kasut elok dah nak dipakaikan mahkota ketua Raja Madinah pada ketika itu. Sebab tak ada siapa, dia seorang. Tuan-tuan, Nabi mai orang lantik Nabi SAW menyebabkan dia feras ni, tak tahu. Dia marah, dia terpaksa berpura-pura memeluk Islam selepas perang Badar. Okey, terus. Kemudian tahun yang ke-13 kenabian berlaku Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua. Ini semua cerita-cerita kuih gembira, kuih seronok dah kepada umat Islam ni, tuan-tuan, berbanding dengan tahun 10 ke bawah. 10 ke atas, tuan-tuan, mula cahaya Islam ni bersinar di bumi Madinah Al-Munawwarah, dan orang Islam di Mekah pun mula ada nampak tempat baru dah menjadi pengkalan dakwah yang akan membantu memperkembangkan dakwah Islam, iaitu Yathrib. Kali ni, tuan-tuan, mereka main jumpa dengan Nabi SAW ni, ada 72 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Buat malam hari. Buat perjanjian nak pergi jumpa tak mana, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, yang saya nak cerita lah, perjanjian tu mereka tak kenal Nabi. Kebanyakan yang pergi tu tak kenal Nabi. Jadi macam mana nak jumpa dengan dia, nak pergi Cam, dia kata duduk kat Abbas. Pak Abbas ni orang kenal, dia exco kanan. Dia lah yang mengambil alih Siqayah dengan Ar-Rifadah setelah kematian Abdul Muttalib. Jadi orang kenal lah, dia menteri kan. Nabi ni orang tak apa kenal lagi pada masa tu. Jadi Nabi ni dalam peristiwa tu dicatatkan oleh Dr. Syekh Ibrahim Ali ni, Kaswat 109. Saya baca daripada sini, tuan-tuan. 15 Kaswat 109 ni. Ka'ab bin Malik cerita. Ka'ab bin Malik ni dia penyair. Penyair ni ialah artis pada zaman kita. Kalau kita nak faham penyair ni, artis zaman kita ni. Menjadi pujaan masyarakat. Walaupun mereka tu kita tengok, loh ngaji betul tak mana kan. Tapi oleh kerana mereka cantik, mereka segak, mereka suara sedap, mereka pandai berlakon, ramai follower mereka. Kita follower kita lah, Allah ada orang tu follow kita ni, orang tua pula tu follow kita. Mereka follower mereka ni ribuan. Puluhan ribu. Macam itulah penyair-penyair yang ada pada ketika tu. Jadi bila dia pergi, tuan-tuan, sampai tahun tu, Rasulullah kata kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sebab mereka yang
mula-mula pergi jumpa dengan Nabi, nak tatok tempat pertemuan tu, nak pergi jumpa tak mana. Rasulullah kata kepada Abbas, hal ta'rifu hadhaini ar-rajulain ya Abul Fadl? Wahai Abul Fadl, itu kunyah kepada Al-Abbas, hang kenal tak depa dua orang ni siapa dia? Sebab Nabi tak kenal. Abbas kenal. Ni kitab ni tuan-tuan, kitab Sirah As-Sahih, As-Sirah An-Nabawiyah. Mana cerita yang sahih tuan. Lalu Al-Abbas kata apa? Qala na'am. Ya, aku kenal dia. Kata, ni Al-Bara' bin Ma'rur, sayyidu qaum. Dia ni Bara' bin Ma'rur ni ialah pembesar dalam kaum dia. Dalam kabilah-kabilah dia, dia orang paling besar, yang sangat dihormati. Wa hadha Ka'ab ibn Malik. Ni yang tak kenal. Ni Ka'ab bin Malik. Qala fa wallahi ma ansa qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-sya'ir. Ka'ab ni tuan-tuan, bila dia dengar Nabi kata lagu tu kat dia, Nabi kata apa? Ka'ab bin Malik, asy-sya'ir. Hak penyair tu kau. Nabi pun kenal agak artis ni tuan-tuan. Jadi jangan duk malu lah kadang-kadang kita ustaz-ustaz ceramah semua sebut artis, nama-nama artis mana, orang kata, ustaz pun kenal. Kenal sama satu penyair tuan-tuan. Penyair ni artis, orang ternama. Ka'ab ni kan bila Nabi kenal dia, dengan gembiranya Nabi dengar kata dia masuk Islam, Nabi seronok sampai Nabi kata asy-sya'ir. Dia pun kata, ya saya lah. Baru kata dia, saya tu dengan penuh kegembiraan. Pasal apa tuan-tuan? Ni kata-kata yang saya ingatlah Dr. Tariq Suwaidan. Saya banyak mengaji sirah ni tuan-tuan dekat Tariq Suwaidan. Dia cerita tu menarik, pandai dia cerita. Tak macam saya cerita kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan type dalam YouTube As-Sirah An-Nabawiyah Tariq Suwaidan. Dia ada kita kata apa? Set pengajian dia tentang sirah ni. Allahu Akbar. Saya sangat tertariklah cara penceritaan dia tuan-tuan. Jadi bila Nabi kata lagu tu sebab apa tuan-tuan? Sebab penyair ni dalam masyarakat dulu sampai sekarang ni, depa ni macam dengan tarikat utama. Kalau dia masuk Islam, bermakna nanti berduyun-duyun orang akan masuk Islam. Sebab tu dalam dakwah tuan-tuan, tak salah dah pendekatan tuan guru kita yang dengan kita tengok yang artis ni ambil berat lebih sangat Pasal apa? Artis ni kalau dapat kat kita seorang, kata Dr. Tariq Suwaidan, macam kita ada satu stesen radio ni kata. Dia seorang saja, saat lagi tak tahu banyak mana orang akan ikut dia. Itu perumpamaan yang diberi oleh Tariq Suwaidan berkenaan dengan Ka'ab bin Malik, penyair yang akhirnya memeluk Islam dan mai jumpa dengan Nabi SAW dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Dia tukar atuk dia dengan Al-Bara' bin Ma'rur. Jadi tak jumpa lagi. Malam tu mereka janji di satu tempat di Aqabah. Di situlah para sahabat ni datang dan Nabi lantik 12 orang naqib. Kemudian buat perjanjian ni tuan-tuan, ala as-sam'i wa ta'ah. Ni nak perang ni. Sanggup apa-apa jadi pun kami akan dengar dan kami akan patuh dalam semua keadaan kami, fil nasyati wal kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr. Kami akan infak harta kami dalam keadaan kami susah atau kami senang. Wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im. Jadi apa pun orang tentang, orang hina, orang keji, tak, kita akan bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Ni pun penting, ni paling penting kali. Bila aku pergi ke hampa esok ni, mana hijrah lah. Nabi dah buat perancangan akan berhijrah. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua ni, bila aku sampai ke bumi kamu nanti, maka kamu mesti membantu dan menolong aku. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Sebagaimana kamu mempertahankan anak isteri kamu, macam diri kamu, macam itulah kamu kena pertahankan aku. Walakumul jannah, Nabi kata, dan bagi kamu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita mereka pun baliklah tuan-tuan. Tapi bocor juga. Mereka balik ni, Iblis membocorkan rahsia tersebut. Sehingga ditangkap dua orang sahabat. Salah seorangnya Sa'ad bin Ubadah ketika dalam perjalanan balik. Tapi akhirnya dia berjaya melepaskan diri juga. Okey, habislah tuan-tuan cerita tu. Kita berehat sat untuk kita masuk ke zaman Madaniyah. Kita nak cerita daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Mana dia ni?
Okay, Zana. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi untuk tidak menggunakan masa, kita terus bersama dengan Fadil Ustaz Abdullah bin Din untuk sambungan tajuk yang seterusnya. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jadi insyaAllah kita sambung balik tajuk kita ni. Sebelum kita masuk kepada tajuk Madinah ni, Ana nak minta kita semua tengok peta ni. Supaya kita sebelum masuk cerita Madinah ni, kita kena faham muka bumi Madinah dulu. Iaitu Madinah ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja takdirkan bentuk muka bumi itu memang tujuan dia supaya terjaga keselamatan penduduk Islam Madinah pada ketika itu. Sebab negara ni baru nak naik, baru nak berkembang. Jadi kalau negara bentuk muka bumi Madinah ni terdedah, kiri kanan depan belakang musuh mudah menyerang, bahayalah kepada kedudukan umat Islam. Jadi sengaja Allah takdirkan bumi ni jadi macam ni bentuk muka bumi Madinah. Tuan-tuan cuba tengok. Jadi muka bumi Madinah ni tuan-tuan, dari arah utara, selatan, daripada timur, barat dan juga selatan, adalah kawasan yang terpelihara, terjaga. Yang terdedah sikit pun ialah di kawasan utara sahaja. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca kisah-kisah peperangan yang berlaku dalam serangan orang-orang Quraisy terhadap Madinah ni, semua berlaku di utara. Cuba tuan-tuan tengok peta ni. Ni kawasan Jabal Uhud. Jabal Uhud ni dia memanjang tu kan. Ni bahagian utara. Ruang ni boleh masuk ni. Ruang ni boleh masuk ni. Untuk nak sampai ke Masjid Nabawi, untuk sampai ke kawasan Madinah Al-Munawwarah, tempat penempatan penduduk Madinah. Tapi daripada arah sebelah kanan dan kiri Madinah, tak boleh masuk. Sebab di kanan ni di bahagian kanan yang kita tengok di skrin ni, dia ada satu kawasan dipanggil dengan Harrah. Harrah ni apa dia? Harrah ni ialah kawasan berbatu macam ni. Mana dia ada gambar nabuh ni sebenarnya ni. Oh, tak nampak tuan-tuan. Dalam skrin lain ni sebenarnya. Harrah ni ialah kawasan berbatu tuan-tuan. Tak ada mana tak tersimpan pula. Tidak boleh tengok. Kawasan ni kawasan batu-batu besar-besar. Kesan daripada dulu ledakan gunung berapi yang mengumpulkan batu-batu ni di sebelah kanan Madinah ni. Besar kawasan ni. Sampai ke sebelah sini. Dia panggil Harrah Waqib. Ni kawasan-kawasan ni tak boleh masuk. Sebelah kiri pun tak boleh juga. Ada kawasan Harrah Wabrah. Ni sepanjang ni kawasan Harrah Wabrah ni sampai ke bawah ni. Bawah ni dipanggil lagi kawasan Harrah Janubiyah. Dan kawasan ni juga dipenuhi dengan pokok-pokok kurma yang sangat luas. Yang menyebabkan kalaulah orang-orang Quraisy datang daripada Mekah, nak serang daripada arah selatan, dia pun memang daripada selatan pun, dia pun nak masuk melalui selatan, tak boleh. Kebun kurma dengan Harrah Janubiyah ada di sana. Nak masuk kok kanan pun tak boleh, ada Harrah Waqib. Nak masuk kok kiri pun tak boleh, ada Harrah Wabrah. Batu tu besar, main dengan bala tentera, nak lalu susah. Jadi orang tak akan mungkin menyerang Madinah daripada arah-arah yang kita sebutkan tadi. Yang ada cuma kawasan arah depan ni saja yang ada pun. Kita kena lengkong ni, kena pusing dulu, barulah boleh sampai ke kawasan penempatan penduduk di Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu tuan-tuan tengok ni ada garis di tengah ni kan, di utara tu, di depan sikit pada Jabal Silang tu, sinilah tempat Nabi SAW gali parit apa kita panggil tu semasa peperangan Ahzab. Sebab ni kawasan yang bahaya sangat ni. Lebih kurang 4-5 kilometer digali oleh Nabi dan juga para sahabat yang kita, bila kita cerita perang Ahzab lah tempat Nabi gali. Sebab setang tu yang dia boleh serang umat Islam di Madinah Al-Munawwarah pun. Okey, cukup lah tu sebagai
mukaddimah kepada cerita zaman Madinah ni, tuan-tuan. Inilah ringkasan peristiwa hijrah Nabi SAW sebagai ulang kaji kita bersama, iaitu tarikh Nabi SAW hijrah ni ialah pada tarikh 26 hari bulan Safar. Ni saya pilih ni, tuan-tuan, daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. 26 Safar tahun ke-14 kenabian ataupun tahun 1 hijrah. 26 Safar pagi itu orang-orang kafir Quraisy buat keputusan pagi itu di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi SAW, iaitu dengan memilih 11 orang pemuda dari pelbagai kabilah Quraisy untuk bunuh Nabi SAW. Pagi itu keputusan dikeluarkan. Jadi tengah hari itu Nabi SAW pergi rumah Abu Bakar. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Cerita Nabi pergi dalam keadaan kelumuh, muka Nabi tutup, muka Nabi tengah-tengah hari, pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi itu bukan nak hijrah lagi, pergi baru nak merancang perjalanan hijrah dan nak bagi tahu ke Abu Bakar As-Siddiq bahawa Allah dah izinkan mereka berhijrah dan Abu Bakar akan bersama-sama dengan Nabi SAW dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah tersebut. Kemudian malam tu baru dia pergi. Malam tu malam 27 lah, dah kira 27 lah kira hijrah ni sebab mula maghrib. Jadi malam tu lah baru Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar daripada rumah Nabi pergi rumah Abu Bakar, daripada rumah Abu Bakar keluar pergi ke Jabal Thawr, bukan Thur lah, baca dia tuan-tuan, tu silap tu saya tulis Jabal Thawr, bacaan yang sebenar dia, belah malam. Dan Nabi SAW menggantikan tempat tidurnya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi duduk di situ 3 malam, malam Jumaat dengan malam Ahad. Dalam perjalanan Nabi pergi tu, depa duduk kepung rumah Nabi baca surah Yasin. Yang kita duduk baca itulah. Wa ja'alna min baini aydihim tu Nabi baca dan Nabi tabuk atas kepala depa dengan tanah-tanah, batu-batu, pasir-pasir yang ada tu, nak hinakan depa pada ketika itu. Lalu Nabi sampai di sana duduk 3 malam. Orang kafir Quraisy berjaya juga sampai duduk dalam gua Thawr ni. Pendekatan tu kira strategi tu kira selamat lah. Sebab kedudukan gua Thawr ialah di selatan Makkah Al-Mukarramah, sedangkan perjalanan Nabi nak pergi ke utara. Bijak sananya Nabi. Tapi Allah nak takdirkan mereka boleh sampai juga. Jadi hari apa Nabi mula bertolak ke Madinah? 1 hari bulan Rabiul Awal. Malam Isnin tu Nabi pergi. Jadi Nabi bertolak ke sana pada malam Isnin tu bertepatan 1 hari bulan Rabiul Awal, dan Nabi SAW sampai di Madinah, baru sampai di Quba ialah pada 8 hari bulan Rabiul Awal, dan di Quba Nabi duduk 4 hari atau beberapa belas hari. Kemudian Nabi SAW bertolak masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah dengan diiringi oleh lebih kurang 500 orang para sahabat, orang-orang Al-Ansar, pada hari Jumaat. Hari Isnin Nabi sampai di Quba, hari Jumaat Nabi SAW bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dalam perjalanan tu berlaku beberapa peristiwa ni, semua tuan-tuan mulim dah cerita-cerita ni, iaitu beberapa orang yang dalam perjalanan itu Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraiqith. Dan Nabi menggunakan laluan pantai. Orang yang cuba mendapatkan tawaran hebat yang dikeluarkan oleh orang Quraisy itu 100 ekor unta, itu seorang yang berjaya sampai jumpa Nabi, iaitu Suraqah bin Malik daripada Malik Al-Ju'shumi. Dialah berjaya sampai kat Nabi SAW. Berlakulah apa yang berlaku kat dia. Kemudian Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah ni gelang Raja Kisra. Ini tajuk ni saja saya sebut, tuan-tuan. Kemudian sampai di kawasan lepas pada Qudaid sikit, Nabi SAW bertemu dengan kemah Ummu Ma'bad. Ini pun cerita yang masyhur dalam sirah. Berlaku mukjizat Nabi SAW di kemah Ummu Ma'bad. Saya ingat Ummu Ma'bad dan suami dia ni semua jadi sahabat Nabi, semua masuk Islam habis selepas daripada peristiwa ini, tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW jumpa pula dengan Abu Buraidah dalam keadaan kelang kabut tu, dan dakwah lagi 70 orang.
orang kaum daripada kaum Abu Buraidah al-Aslami masuk Islam. Kemudian jumpa dengan Az-Zubair, barulah sampai ke Quba. Di sanalah Nabi SAW dalam perjalanan nak masuk ke Madinah tu, Nabi dia sambut dengan syair Tala'al Badru Alaina, yang kita duk laungkan tiap-tiap kali tiba peristiwa hijrah tu. Betul lah, tak boleh guna ni. Okey. Sana. Tiba di Quba. Sayyidina Ali tiba bina masjid Quba dalam tempoh 4 hari. Madinah 500 orang cukup. Itu saya nak sebut, tuan-tuan. Slide saya pun habis tahun tu, tak ada nak buat, tuan-tuan. Lah kena pakai kita baca buku kita tu. Okey, tuan-tuan. Jadi dalam tajuk ni saya cuba nak bagi penekanan beberapa isu sahaja. Yang pertama sekali, isu Sayyidina Ali tidur. Hijrah ni berlaku malam ke siang. Jadi kalau di Malaysia ni, dia duk bawa, saya ni banyak kali kena tanya ketika mengajak sirah ni, orang telefon lah, orang mai jumpa ke kita, betul ke dia bertanya, Ustaz, hijrah ni sebenarnya yang kita duk cerita kata berlaku pada malam hari, orang mai kepung rumah Nabi SAW, Nabi baca surah Yasin, Ali tidur tempat dia. Cerita ni betul ke yang sebenarnya yang saya duk dengar ni? Kata ada orang kata hijrah sebenarnya berlaku siang, tengah hari. Ni pun celaru juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya cari banyak jugalah berkenaan dengan kisah-kisah seumpama ni. Saya tak pernah jumpa lah, tuan-tuan, dalam pembacaan saya, dalam mana-mana kitab sirah yang saya ada, ni yang saya sebut-sebut kat tuan-tuan ni, tak ada siapa pun ulama yang kata Nabi berhijrah pada siang hari. Kecuali di Malaysia ni saja. Ada golongan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang memang saya sangat sanjungi, kagumi keilmuan mereka. Mereka ni saya yang mempertahankan kata hijrah ni siang, bukan malam. Hak riwayat malam tu bohong, tipu. Itu Ibnu Ishaq nak mengangkat nama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saja. Pada semua ulama sirah ni yang ada dalam dunia ni, tak kiralah di Arab Saudi ke, di Jordan ke, di Mesir ke, tuan-tuan, di Syria ke, semua penulis-penulis sirah ni, termasuk yang menulis di India, ulama-ulama hadis di India tu, Shibli Nu'mani kan yang dia sebut kan tu, semua menyatakan bahawa hijrah berlaku pada malam hari, tuan-tuan. Hak pi siang tu pi buat perancangan, pi duk atur strategi nak hijrah lagu mana. Takkanlah ulama Malaysia ni, tuan-tuan, sampai terlalu hebat bercanggah pendapat dia dengan seluruh ulama-ulama yang ada atas dunia ni. Saya tak boleh terima, tuan-tuan. Walaupun dulu saya macam percaya juga, tapi akhirnya bila saya tengok balik, ni nak letak mana ni Dr. Akram Diya Al-Umari ni, tuan-tuan, Dr. Syekh Ibrahim Ali ni, tuan-tuan, Dr. Mahdi Rizqullah, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Sa'id Ramadan Al-Buti. Siapa dia? Tolong bagi tahu saya siapa ulama-ulama besar-besar yang kata Nabi hijrah siang. Hak riwayat hak malam tu semua tak boleh pakai, bukan dhaif, maudhu', semua tu palsu belaka. Ini mengarut, tuan-tuan, melampau pendapat ni. Kerana, tuan-tuan, saya tunjuk, tuan-tuan tengok dalam Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Sahih As-Sirah An-Nabawiyah ni, kitab Ibrahim Ali ni. Dia ada tajuk tu, Naumu Ali ala firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul hijrah. Dia terima riwayat ni. Pasal apa yang kita tak boleh bertolak ansur? Janganlah keras sangat, tuan-tuan. Kan keras ni lebih daripada tok-tok guru besar, ulama-ulama besar ni pelik jugalah, tuan-tuan. Jadi kalau ikut Syekh Ibrahim Ali ni, dia terima kisah ni, tuan-tuan, sebagai kisah yang hadha hadithun sahihul isnad, kata Syekh Ibrahim Ali dalam bab ni, riwayat Al-Hakim, tuan-tuan. Walam yukharrijahu wa qad rawahu Abu Dawud At-Tayalisi wa wafaqahu Adz-Dzahabi wa akhrajahu Ahmad. Punya banyaknya ulama-ulama yang menerima hadis ini, tuan-tuan.
Hatta tuan-tuan cerita berkenaan dengan Nasijul Ankabut. Tahu mana tu saya jumpa tadi. Tu, apa nama, lambang hijrah kita, bab Nasjul Ankabut tu. Hak tu pun diterima sebagai kisah yang mana dia letak darjah dia. Wa bihadza yakunul hadithu hasanan, berkenaan dengan ada Nasjul Ankabut, ada apa nama, sarang labah-labah di mulut gua Nabi SAW ada tu. Dulu sampai ustaz-ustaz ni sampai tak berani nak abang, kata betul dia kata dhaif, semua tu karut belaka. Ada burung, semua tu tuan-tuan ada rujukan-rujukan yang diberikan oleh para ulama kita yang menunjukkan kita boleh cerita, kita sampaikanlah kisah ni tuan-tuan dengan tergugat, dengan golongan yang terlalu syadid, bukan pada tempatnya. Kita bukan membicarakan hukum hakam, sekali lagi saya sebut tuan-tuan. Kita duk cerita sirah. Sirah ni dia punya dawabit ilmu dia tak sama dengan ilmu hadis dan tak sama dengan ilmu hukum hakam. Jadi kita kena terima kisah-kisah ni tuan-tuan. Tak mau terima sudahlah, tapi dengan duk pelekeh orang lain nak menceritakan kisah ni, sebab kisah-kisah ni semuanya ada sandaran-sandaran yang sangat kuat yang diterima oleh para ulama yang bidang keilmuan mereka ialah bidang ilmu hadis tuan-tuan. Tolonglah hormat ulama lain sama tuan-tuan. Ni satu lagi tuan-tuan tengok. Saya bawa sedikit berkenaan dengan kisah Suraqah. Suraqah ni dijanjikan oleh Nabi SAW dengan gelang Kisra. Masa peristiwa tu. Jadi kisah ni dijanjikan gelang Kisra diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Saya cuba cari mana mai cerita ni. Dan Ibnu Hajar dengan sanad yang lemah. Kisah ni, kisah dia, sanad dia lemah seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ni. Dalam kitab sirah dia tebal tadi yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan tu. Kisah ini diterima oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dalam As-Sirah An-Nabawiyah, sambung itu fi Daw'il Quran was Sunnah. Dalam kitab dia tuan-tuan, dia terima kisah ini. Jadi kalau kita cerita, kita sandarkan kepada ulama sehebat Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah ni, cukup dah aku kemas dah sandaran kita tu. Saya ingat tak ada satu orang ulama di Malaysia ni dari sudut keilmuan yang boleh menandingi kehebatan ulama-ulama ni. Walaupun kemungkinan kita kata kemungkinan dia salah, kita tak ada kemungkinan salah. Kita pun ada kemungkinan salah juga. Takkan dia seorang salah, kita ada. Jadi kalau kita nak kata kita betul pun, kita kata kemungkinan ra'yi sawab, pendapat orang lain tu yahtamilu sawab, ada juga kemungkinan betul. Dan kita kata betul, kita tak kata ra'yi khata kan. Kita hormat pendapat para ulama lain, barulah stabil kita mengajak sirah ni tuan-tuan. Kisah Ummu Ma'bad pun kisah yang sahih tuan-tuan. Okey, cukuplah bab ni. Okey, satu lagi tuan-tuan berkenaan dengan berapa hari Nabi SAW duduk di Quba ni tuan-tuan. Saya tulis kot di bawah ni, ada tak tulis? Tiba di Quba. Nabi duduk di rumah Kulthum bin Hidam. Ini kelebihan Masjid Quba. Okey, tak ni saya ingat saya tulis ni. Selama 4 hari Nabi bermukim di Quba. Bermula Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi ini pendapat Ibnu Ishaq dan para ulama Maghazi. Tapi dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari tuan-tuan, ada 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan bahawa Nabi berada di Quba tu selama 14 hari. Nabi duduk tu 14 hari tuan-tuan. Kalau 14 hari ni dia tak boleh nak kena Nabi masuk hari Isnin, Nabi akan hijrah pada hari Jumaat. Ada satu riwayat beberapa belas hari. Ini mungkin lebih tepatlah kalau kita nak terima pun tuan-tuan. Jadi ada 2 pendapat ni. Berapa belas hari Nabi duduk di Quba ataupun 4 hari seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tuan-tuan. Tapi yang menariknya tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ni. Cuba tuan-tuan tengok saya buat ni. Berapa hari baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Quba? Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq yang diterima oleh beberapa orang penulis sirah seperti Safiyur Rahman Mubarakfuri, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah dan ramai lagi tuan-tuan. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa tempoh Nabi SAW berada di Quba ialah 14 hari atau beberapa belas hari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Bukhari di Fathul Bari mendamaikan perbezaan pendapat ini dengan berkata bahawa 14 hari itu
atau beberapa belas hari itu dikira daripada permulaan baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Gua Thawr sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Ibnu Hajar ni dia tahu ada khilaf ni di kalangan ulama sirah, ahlul maghazi ni wasiyah dengan ahli hadis. 14 hari, beberapa belas hari dengan 4 hari tadi ni. Dia kata tak, sebenarnya sama ya benar tu. Hak kata 4 hari itu ialah masa duduk di Quba. Quba hari Isnin, hari Jumaat Nabi masuk ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Yang kata beberapa belas hari ni maksudnya daripada mana? Daripada Gua Thawr Nabi bertolak pada situ sampailah Nabi masuk ke Madinah. Hak itulah yang kata beberapa belas hari ataupun 14 hari yang disebutkan oleh Imam Bukhari menurut riwayat yang sahih tersebut. Jadi saya ingat tuan-tuan tak payah bergaduh lah isu-isu lagu ni. Ulama kita lama dah fikir, bukan kita yang ada di Malaysia ni baru fikir tentang persoalan ni. Mereka dah fikir dan mereka dah kemukakan penyelesaiannya kepada kita. Kita amalkanlah apa yang dibuat oleh para ulama kita ni. Satu lagi tuan-tuan, sambutan hijrah. Kita duk sambut hijrah ni bulan apa? Bulan Muharram. Tadi kita baca hijrah ni berlaku bulan Rabiul Awal. Awak yang tak sama, awak tak sambut hijrah pada bulan Rabiul Awal. Yang ni tuan-tuan, Dr. Akram Dhiya Al-Umari dia petik kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ni tuan-tuan, dalam kitab ni As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah ni. Dia kata apa? Wa indama dawwana at-tarikh fi khilafati Umar Al-Khattab Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu اتخذت مناسبة الهجرة بداية التاريخ الإسلامي لكنهم أخروا ذلك من ربيع الأول إلى المحرم. Kita masa Sayyidina Umar buat taqwim hijrah dulu ni, depa jadikan hijrah tu Sayyidina Umar uttukhidat munasabatal hijrah, diambil hijrah tu sebagai peristiwa besar yang kita nama tahun hijrah, kalender hijrah. Tetapi mereka melewatkan lakinnahum akharu dhalika min rabi'il awal ila al-muharram. Depa lewatkan kepada bulan Muharram bukan Rabiul Awal, lianna ibtida' al-azmi 'ala al-hijrati kana fil Muharram. Kerana apa tuan-tuan? Permulaan keazaman para sahabat dan Nabi SAW nak berhijrah ialah pada bulan Muharram lagi, bukan pada bulan Rabiul Awal tu. Belum tu lagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal habis bulan Zulhijjah, perjanjian Aqabah yang kedua, bulan Zulhijjah masa musim haji. Lepas Zulhijjah ialah bulan apa? Bulan Muharram. Muharram tu lah dia dah mula berazam nak pergi dah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ni kan sahabat dah awal, dah lewat sikit. Nabi yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tu, 12 Rabiul Awal Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Dia sambut hijrah itu pada bulan Muharram. Tak payah duk suruh Jakir ubahlah tarikh tersebut. Nampak sangat kita ni tak cerdik yang sebenarnya tuan-tuan. Begitu juga ni bab ni pun jadi kecoh juga ni tuan-tuan dalam bab hijrah, bab tala'al badru alaina. Depa kata ni Nabi baca masa perang Tabuk, yang hampa pergi duk baca pada masa hijrah pasal apa? Tengoklah riwayat yang sahih. Tu yang ada ayat tu, ayat menyakitkan hati maknanya. Yang nak teringin abang kat tuan-tuan ni kan. Yang ada nak minta tolong abang lah kat orang kita, jangan duk percaya semua geng-geng ni abang kan. Jadi sebahagian ulama berpendapat qasidah ini dinyanyikan oleh para sahabat ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk dan bukannya ketika hijrah. Tetapi menurut Syekh Ibrahim Urjun, tu seorang ulama besar daripada Mesir, seorang adib di sana, tulis kitab sirah ni 4 jilid, Muhammad Rasulullah, dan juga Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Qasidah ini sebenarnya berlaku dalam kedua-dua peristiwa bersejarah ini. Baca buku mereka tuan-tuan kalau tak percaya. Jadi mudah sikit lah kot. Saya harap saya share ni tuan-tuan ada manfaat lah untuk kita semua. Bila bercerita tajuk ni, jangan teragak-agak nak cerita tuan-tuan. Ada rujukan yang kuat untuk kita pegang kisah-kisah ini. Seperkara lagi berkenaan dengan peristiwa hijrah ni tuan-tuan, Madinah ni tempat wabah. Sehingga para sahabat ni bukan demam habis. Dr. Ahmad Syanqiti kata malaria sebenarnya penyakit tu. Kemungkinan besar penyakit tu malaria. Masa tu tak ada ubat. Jadi siapa yang pergi Mekah ke apakah boleh penyakit belakang.
Macam orang takut dekat coronavirus ni Madinah, orang takut tuan-tuan. Macam tu lah. Jadi pakat demam habis. Bilal pakat demam, Abu Bakar demam, Aisyah demam, ramai lagi pakat demam tekuk ni. Sampai pakat teringat kat Mekah balik. Jadi pada masa ni lah Nabi SAW doa supaya Allah Ta'ala pindahkan penyakit tu daripada Madinah pindah ke satu tempat Juhfah, miqat. Jadi berkat doa Nabi ni alhamdulillah Madinah menjadi tempat yang aman, damai, tenteram dan tak ada penyakit-penyakit yang berjangkit yang berbahaya lagi dengan doa Nabi SAW ni. Nabi juga doa supaya semua para sahabat ni suka duduk di Madinah ni macam mereka suka duduk di Madinah Al-Munawwarah. Minta berkat bumi Madinah ni. Bahkan Nabi SAW sampai suruh mati di Madinah, tuan-tuan. Man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Nabi kata lagu tu lah. Siapa boleh mati di Madinah, baik mati. Usahalah bagi boleh mati di Madinah ni. Siapa yang mati di sini, aku berjamin aku akan beri syafaat kepada mereka. Moga-moga tuan-tuan kita baca cerita ni pun Allah anugerahkan juga kelebihan untuk mati di bumi Madinah, bumi yang penuh dengan keberkatan. Ustaz, hadisnya dia terpakai sampai sekarang ke Ustaz? Hadis mana? Hadis yang ni, siapa yang mati di Madinah ni? Oh ya, sampai lah ni. Sebab tu para ulama berebut nak mati di Madinah ni. Antaranya tu pengarang Fadailul A'mal tu, ulama besar daripada India, Syekhul Hadis tu Muhammad Zakaria tu kan, dia mati di sana tuan-tuan. Pasal apa? Nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey, ni Ana kan, satu nak bang. Ana selalu bila Ana cerita bab sahabat Ana mesti masuk ayat Quran ni. Pasal apa ni? Pasal nak lawan geng Syiah ni yang duk maki sahabat ni. Cuba tuan-tuan perhati ayat Quran ni tuan-tuan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tu siapa dia? Tu muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru. Ni siapa dia? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Tak tahulah kalau baca ayat Quran ni piduk jadi Syiah lagi sana tak faham lah tuan-tuan. Kemudian ni ayat ni lagi. Cuba perhati tengok ayat ni. Wa ma lakum, ambil tang ni. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tak sama Allah Ta'ala kata. Para sahabat yang infak harta dia berperang dengan Nabi SAW sebelum pembukaan kota Mekah. Depa ni kata Allah Ta'ala, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Depa ni lebih tinggi kedudukan mereka, lebih besar darjat mereka daripada orang yang lepas daripada pembukaan kota Mekah tu baru depa masuk Islam. Depa infak harta depa berjuang bersama-sama dengan Nabi SAW. Tapi ujung ayat tu Allah kata apa? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kesemua mereka ni Allah janjikan kepada mereka dengan balasan yang al-husna. Husna tu yang paling baik. Apa dia paling baik tu tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir tuan-tuan. Semua ulama kata wa'adahumullahu jami'an al-jannah. Allah janjikan kepada semua para sahabat, hak awal tu, hak paling besar kedudukan, hatta hak masuk lepas pembukaan kota Mekah tu pun Allah janjikan kepada mereka syurga. Ma'atafawutid darajat, tapi darjat tak samalah. Hak tinggi-tinggi, tapi semua Allah janjikan kepada mereka al-husna. Dan siapa yang piduk berani kata, dah sahabat tak semua masuk syurga. Kalau dia berani kata lagu tu, agak-agak dia hak kata tu layak dah masuk syurga. Kalau para sahabat pun belum tentu masuk syurga. Kita pun sampai tak layak langsung nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ni pun masyhur lah, Nabi bina Masjid Nabawi. 12 hari Nabi bina Masjid Nabawi ni. Kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian membentuk piagam Madinah Al-Munawwarah. 2 kali Nabi buat piagam Madinah ni. Sekali dengan orang-orang Al-Ansar, Aus dengan Khazraj. Kemudian yang kedua baru Nabi buat dengan orang-orang Yahudi. Jadi 2 kali proses pembinaan piagam Madinah. Jadi dalam piagam Madinah ni masing-masing menerima Nabi sebagai ketua dan segala perselisihan akan dirujuk kepada Nabi SAW dan semua akan bersatu, tak akan khianat kepada Madinah ni. Akan jaga Madinah yang mereka duduk pada ketika itu. Semua orang Islam, yang bukan Islam, Yahudi, semuanya terikat dengan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, ana masuk ke mukaddimah perang Badar. Jadi
Perang Badar tak jadi lagi masa ni baru tahun 1. Nabi sampai bulan Rabiul Awal. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, masuk sahaja Ramadan, tuan-tuan, mula perang dah. Start dah. Diizinkan kepada umat Islam untuk angkat senjata pada ketika itu, tuan-tuan. Ketika mana mereka dizalimi. Jadi kita kena faham, tuan-tuan, kisah berlakunya perang Badar ni, dia bukan berpunca daripada umat Islam. Dulu masa zaman anak sekolah dulu, kami dulu terpengaruh dengan pemikiran kata Cina yang ada di Malaysia ni kafir harbi. Ni geng-geng duduk di Ma'had Mahmud, anda ingat tahu ni. Setengah-setengah tu terlibat mencuri. Dah Cina kafir harbi, Cina DAP pula masa tu kan. MIC pun dia kata kafir harbi lah masa tu. Hak bagi fatwa ni Tok Guru, tanpa anda menyebutkan nama mana-mana Tok Guru lah pada masa tu. Tapi Tok Guru ni azib masa tu, tuan-tuan. Dia tak setuju dengan pendapat ni. Ana sendiri bertanya Tok Guru tu di pengkalan pejabat PAS Pekala Kundok. Dia main ceramah tu masa tu bangunan duduk atas lagi. Kami pergi tanya Tok Guru ni. Tok Guru, apa kedudukan orang-orang bukan Islam, Cina, Hindu yang ada di Malaysia ni? Adakah mereka ni kafir harbi? Dia tak setuju. Dia tak betul. Kalau mereka mu'ahad yang ada perjanjian dengan kita. Walaupun tak sepenuh di zaman Nabi, tapi mereka ni bukan kafir harbi. Jadi tak bolehlah hukum boleh bunuh mereka, boleh rampas harta. Dia cukup pertahanan tu, dia tak bagi buat. Tapi ada ulama-ulama kita yang kata lagu tu. Tapi geng-geng yang suka yang nak mencuri juga ni, tuan-tuan. Curi sardin lah, apa benda daripada duduk balas ni. Mereka guna hujah ni lah, kata kafir harbi. Alasan mereka ialah Nabi SAW masa keluar perang Badar tu, Nabi pergi rampas barang mereka tengah jalan. Jadi pasal apa Nabi buat? Pasal mereka kafir harbi tu boleh buat. Macam itulah kita pun di Malaysia ni. Mereka lawan Islam. Bila lawan Islam, kafir apa tu? Kafir harbi dia kata. Oi, masalah kalau fatwa lagu tu. Tuan-tuan jangan duk ngajak lagu tu dalam masjid. Pecah belah habis. Saat lagi tak pasal-pasal lagi masuk dalam tak pasal ya, tuan-tuan. Jadi kita kena faham situasi pada ketika itu yang akhirnya membawa berlaku perang Badar ni. Okey. Situasi yang pertama ialah kita kena tahu bahawa orang Quraisy, walaupun Nabi SAW dah berhijrah daripada bumi Mekah mai duduk Madinah. Ingat yang du'afa, yang tak payah sangat dah, yang lain semua mai hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ni, mereka berterusan mengganggu umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka berterusan walaupun umat Islam dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Apa buktinya, tuan-tuan? Yang pertama sekali, mereka ada tulis satu surat kepada Abdullah bin Ubay. Yang mereka kata Abdullah bin Ubay ni pemimpin paling berkuasa yang ada di Madinah pada waktu itu. Mereka tak iktiraf Nabi, mereka iktiraf Abdullah bin Ubay. Mereka suruh dia halau Nabi SAW daripada Madinah. Kalau hang tak halau mereka, kami akan pergi ke sana sekali-sekali dengan hang, kami halau anak bini hampa kami ambil. Dia ugut. Sampai Abdullah bin Ubay ni nak pergi halau semua dah. Tapi bila dia tengok kekuatan bersama dengan Nabi SAW bukan bersama dengan dia, dia tak jadi, tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, kisah Sa'ad bin Mu'az, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sa'ad bin Mu'az ni dia pemimpin orang-orang Madinah. Dia ketua orang mana tadi saya sebut tadi, tuan-tuan? Dia ketua kabilah orang Aus yang sangat disayangi oleh orang Aus. Dia ni di Mekah dia ada rakan sekerja dia lah, kawan baik dia di Mekah, iaitu Umayyah bin Khalaf, ketua kepada ataupun kita kata apa, Tuan Bilal dulu ni. Yang Bilal duk kena seksa tu. Dia baik. Pada zaman jahiliah. Jadi bila dia masuk Islam, dia pergilah umrah. Bila dia pergi buat umrah, hak yang sambut dia di sana ialah Umayyah bin Khalaf, kawan baik dia. Walaupun dia tahu dia Islam, kawan tu layan dia baik lagi. Sebab dia orang besar. Jadi dalam dia duduk tawaf tu, jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal marah. Ugut nak bunuh dia. Sa'ad kata, kalau hang berani hang buat. Kalau jadi apa-apa kat aku, kata Sa'ad bin Mu'az, laluan perdagangan hampa akan kami start.
Sebab tuan-tuan, orang Quraisy ni, perdagangan ni, kehidupan mereka, ekonomi mereka bergantung sepenuhnya kepada mana lepas mereka? Satu ke Syam pada musim panas dan musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman. Itulah perjalanan mereka. Jadi orang Quraisy kalau kena sekat laluan perdagangan mereka, pakai mampu tak makan mati kering, mereka tak makan. Di sebab tu dia ugut tu menyebabkan Abu Jahal tak jadi nak buat apa-apa kat dia. Ini bukti. Sehingga pada masa ni tuan-tuan, Nabi SAW ni ada pembantu peribadi, ada bodyguard. Tidur malam ni ada orang mai kawal rumah Nabi SAW. Takut orang Quraisy mai duk ganggu Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ini punca yang kita kena tahu tuan-tuan, punca berlaku peperangan Badar. Dan yang keduanya, pada masa ni Allah dah turunkan ayat Al-Quran yang membenarkan umat Islam berperang. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu ila akhiril ayat. Dibenarkan kalau kita dicerobohi, kita boleh buat tindakan. Jadi orang Islam sentiasa diceroboh oleh orang kafir Quraisy walaupun kita dah berhijrah dah. Maka start daripada bulan Ramadan tahun tu, 6 bulan saja duduk di Madinah Al-Munawwarah, masuk bulan Ramadan, Nabi terus mengutuskan tentera, bala tentera yang pertama untuk mengganggu, bukan serang lagi, mengganggu kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy yang nak pergi berniaga di Syam. Sebab kita kawal jalan tersebut. Syariat, azan, apa semua ni tentang baca lah. Kemudian tak lama lepas itu, turun pula ayat yang suruh perangi dia. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Ni arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala turun berturut-turut dalam di awal Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ni tuan-tuan. Menyebabkan Nabi mengambil tindakan pada ketika itu, ikat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab yang supaya mereka ni tak akan berpihak kepada Quraisy yang mungkin menyerang umat Islam. Jadi Nabi atur strategi ini ada 8 syariah dan ghazwah yang diatur oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW berperang sungguh-sungguh dalam perang Badar. Syariah ni hak Nabi tak pi, Nabi hantar sahabat. Ghazwah ialah yang Nabi sendiri mengetuai peperangan-peperangan tersebut. Dia nama-nama ni tuan-tuan ni panjang lah ni kalau nak cerita ni. Syariah Siful Bahr, Ramadan, pilah. Syariah Rabi' bulan apa? Tahun 1 bulan Syawal. Betul tak? Bulan 1 pilah. Bulan Syawal. Ramadan, Syawal, Kharrar, Zulqa'dah. Lepas tu Safar tahun 2. Ni masuk tahun 2 dah. Abu'ah baru Nabi pergi. Sebelum tu Nabi hantar sahabatnya. Ghazwah Abu'ah ataupun Waddan, Safar tahun yang kedua Hijrah. Ghazwah Buat, Rabiul Awal tahun kedua. Safawan, Rabiul Awal tahun kedua Hijrah. Dhil Ushairah. Dhil Ushairah ni tuan-tuan kena tahu pasal apa. Hak ni lah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pergi berniaga, bawa kafilah dagang yang sangat besar, pergi berniaga di Syam. Nabi keluar bersama beberapa ratus orang para sahabat, tapi Abu Sufyan berjaya melepasi kumpulan tersebut. Ana punya pandangan, bila nak baca cerita-cerita syariah ghazwah yang 8 kali berlaku, tak ada apa-apa berlaku ni tuan-tuan. Sebenarnya Nabi bukan nak suruh serang. Gempak ya. Nak bagi mereka tahu bahawa orang Islam dah ada kekuatan pada hari ini. Hampa kena ubah sikap dan tindakan hampa terhadap umat Islam. Iktiraf kami. Kalau tidak, hampa akan terus diganggu dan tidak akan aman perjalanan hampa ke Syam pada ketika itu. Lepas itu tak berlaku. Nabi tak bagi serang pun. Bila berlaku Syariah Nakhlah, tuan-tuan, Syariah Nakhlah, yang inilah yang paling besar, yang dalam Syariah Nakhlah yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsh ni, hak ni baru berlaku serangan. Tapi malangnya berlaku serangan itu dalam bulan haram yang diharamkan berperang. Hak lain-lain itu bukan bulan haram. Tapi Nabi tak bagi serang, cuma bagi nampak bagi tahu kata kita keluar ya. Yang ni pun Nabi pesan juga. Tapi Abdullah bin Jahsh, Allah takdirkan kepada dia, dia tak boleh nak sabar. Bila dia tengok kafilah dagang tu balik daripada Syam sampai di Nakhlah. Nakhlah ni tuan-tuan ialah kawasan yang dah dekat nak masuk kota Mekah. Mana langkah daripada Nakhlah masuk tanah haram. Jadi masa tu depa duduk di hujung bulan Rejab. Kalau depa biar berlalu, walaupun berlalu bulan Rejab, tapi masalahnya depa akan masuk tanah haram.
Jadi kalau masuk tanah haram, lagi besar keharaman nak pergi serang orang. Jadi mereka buat keputusan pada malam itu, mereka pada satu ketika dalam perjalanan di ujung bulan Rejab tu, mereka serang juga orang kafir Quraisy. Walaupun mereka hanya ada 6 orang sahaja, tuan-tuan. Jadi bila mereka serang, mati seorang, Amru Al-Hadrami mati dalam serangan tersebut. Amru bin Al-Hadrami berjaya dibunuh oleh Abdullah bin Jahsh. Ditawan pula ni Uthman bin Abdullah dan Al-Hakam bin Kaisan. Balik kat Nabi, tuan-tuan, Nabi marah. Nabi marah kat dia, hang serang buat apa? Aku tak bagi serang, aku suruh pergi tengok abang kat aku ya. Tapi nak buatnya dah jadi dah, tuan-tuan. Bahkan makin memburukkan keadaan, tuan-tuan. Orang kafir Quraisy hantar wakil menghadap Nabi SAW. Mereka kata kat Nabi, apa tuan-tuan, mereka tanya, ish, kami ni kira hampa kata orang jahil, orang kafir jahat, tapi hampa agama yang hampa dakwa sebagai baik ni, bulan haram yang turun-temurun kita tak perang dalam bulan haram tu, hampa boleh serang kami. Sebab tu turun ayat ni, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kamu tentang bulan haram. Qitalin fi, bulan haram ni dah boleh bunuh orang dah kah? Boleh berperang dah kah? Dalam agama yang hampa kata bagus sangat ni. Qul, Nabi kata ke dia. Betul kita salah tak? Ya, memang kita salah pun. Pergi langgar, pergi bunuh bulan haram ni. Tapi bagi tahu depa, qitalun fihi kabir. Memang berperang dalam bulan haram tu dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah. Tapi yang hampa sekat orang masuk Islam dulu, yang hampa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekat orang masuk Masjidil Haram, halau umat Islam daripada Mekah ni sampai kami terpaksa berhijrah ke Madinah, seksa para sahabat, hak tu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hampa buat lu lagi teruk lagi, hampa lupa ke? Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan syirik, al fitnah di sini dengan makna syirik, bukan fitnah tuduh orang ni. Fitnah yang berlaku di kalangan kamu, kesyirikan yang berlaku kepada Allah Ta'ala itu, akbaru minal qatl, lebih besar dosanya daripada pembunuhan seorang yang berlaku tersebut. Memang salah, tapi itu tersalah ijtihad, tak apa. Nabi pun bayar diat kat mereka, bebaskan tawanan-tawanan yang telah ditawan tersebut. Jadi tuan-tuan, kita kena habaq jugalah hak ni, tuan-tuan. Hak ni tak masuk dalam kaedah kita ngaji ulumul Quran yang kata hak ni al-ibratu bi umumil lafz la bi khususi sebab. Ni tak masuk, tuan-tuan. Hak ni masuk dalam bab kita salah terjemah, tuan-tuan. Kita pergi terjemah fitnah tu dengan terjemahan bahasa Melayu. Fitnah di sini orang Arab tak nak guna dengan makna tuduh orang ni, tuan-tuan. Kita salah keliru dengan makna fitnah yang ada. Okey, tuan-tuan. Jadi dengan berlakunya peristiwa ini, tuan-tuan, mereka usaha memburuk-burukkan imej Islam, tapi turun ayat ni bagi tahu kita, tuan-tuan, walaupun ada dalam tindakan-tindakan yang tersilap, tersalah dan sebagainya dalam kita nak menegakkan ajaran Islam, itu benda-benda biasa. Jangan menyebabkan kita lari daripada perjuangan Islam dengan kesilapan beberapa orang pimpinan dan sebagainya. Jangan sampai tahu lah. Okey. Okey, ini kesimpulan dia semua. Okey. Tapi peristiwa ni, tuan-tuan, menakutkan sangat-sangat kepada orang-orang kafir Quraisy, menyebabkan mereka nak pergi berniaga pun mereka takut sangat-sangat dah pada ketika itu, tuan-tuan. Dan pada masa itu pula berlaku pertukaran kiblat. Dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban. Tadi bulan Rejab, tuan-tuan, kan? Khilaf, ulama kita khilaf. Berlaku pertukaran kiblat ni bulan Rejab tu ke ataupun bulan Sya'ban? Ni khilaf para ulama, tuan-tuan. Ambillah mana-mana pun. Jadi dalam celah-celah tu juga, tuan-tuan, berlaku pertukaran kiblat. Iaitu apa dah, tuan-tuan? Allah Ta'ala arwahkan Nabi SAW yang selama ini mengharapkan Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke mana? Ke Kaabah. Allah tukar. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hak ni, tuan-tuan, ana tulis juga ni lah berkenaan dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Safiur Rahman Mubarak Furi kenaan dengan peristiwa pertukaran qiblat. Dia kata, wa fi tahwilil qiblati isyaratun latifatun ila bidayati daurin jadidin la yantahi ila ba'di
illa ba'da ihtilali al-muslimin hadhihi al-qiblah. Dalam peristiwa pertukaran kiblat ni ada isyarat halus bahawa bermula period baru yang tak akan berakhir sehinggalah selepas umat Islam akan berjaya menawan kiblat ini. Awalaysa minal ajab an takuna qiblatu qaumin biyadi a'daihim. Cuba fikir, dia kata, tak pelik ke? Orang-orang kafir Quraisy tak bijak-bijak takkan tak terfikir kot. Kiblat depa ialah Kaabah kita. Kita ni musuh depa. Takkan depa nak biar kita kot. Wa in kanat bi aidihim fi'lan fala budda min takhlisiha yawman ma. Jadi sudah tentulah umat Islam pasti akan datang untuk membebaskan kiblat mereka yang berada di tangan kita ni kan. Cuba bayang tuan-tuan. Ayat-ayat ni semua Allah atur ni supaya orang Quraisy kena sedar dah. Umat Islam tak akan biar hampa, dia akan pergi tawan juga kota Mekah Al-Mukarramah. Ni kefarduan ni semua tuan-tuan baca lah ni ya. Perang Badar. Okey. Noyak sikit tuan-tuan lah. Bismillah. Perang Badar ni tuan-tuan, kisah Atikah. Nampak tak perjalanan tadi? Rejab, Sya'ban, Ramadan, 17 Ramadan, Perang Badar. Jadi Perang Badar ni tuan-tuan, Nabi duk tunggu tu, hak yang berlaku di bulan berapa tadi? Dzul Ushairah tu, yang Abu Sufyan pergi berniaga di sana tu. Bulan Jamadil Akhir, Abu Sufyan bawa kafilah dagang dia untuk pergi berniaga di Syam. Nabi tahu mereka takkan nak pergi duduk sana tu. Misi mereka balik. Jadi Nabi tunggu waktu balik. Agak-agak okey selesai dah. Nabi hantar dah mukhabarat Nabi SAW di tengah jalan. Dengar mereka bunyi dalam perjalanan balik ya. Nabi pun keluarlah bersama para sahabat. Lebih kurang 313 orang. Pergi nak sekat. Nak buat balik. Nak pergi rampas barang-barang dagangan yang sangat besar yang dibawa oleh Abu Sufyan dia. Nabi keluar ni lah yang berlaku akhirnya tercetus Perang Badar ni tuan-tuan. Pada masa yang sama tuan-tuan, di Mekah ni berlaku satu peristiwa iaitu Atikah binti Abdul Muttalib. Mak saudara Nabi SAW mimpi satu mimpi. Iaitu mimpi dia apa tuan-tuan? Mimpi dia ialah dia mimpi ada satu orang lelaki mai ke Mekah, naik unta dengan koyak-koyak baju dia apa semua, mai dia kata kepada orang-orang Quraisy, dia bawa satu batu besar, dia naik atas Kaabah, dia balin batu tu, pecah-pecah batu tu masuk dalam semua orang Quraisy. Dia kata ke orang Quraisy, ya ahlal ghudar, wahai para penipu, penzalim, qumu ila masari'ikum ba'da thalath. 3 hari lagi, hampa akan pergi ke tempat hampa akan mampus di sana. Lebih kurang lagu tu lah nak terjemah. Jadi bila dia kata lagu tu tuan-tuan, dalam mimpi tu, terkejutlah Atikah. 3 hari. Qumu ila masari'ikum ba'da thalath. 3 hari lagi, hampa akan mampus. Hampa akan pergi ke tempat tersebut dan hampa akan mati di situ. Jadi Atikah ni tuan-tuan, dia cerita ke Al-Abbas, adik ke abang dia, saya tak pastilah. Saudara dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan dia pesan kepada Al-Abbas, jangan cerita ke orang, aku nak bakar seorang yang cerita ni. Al-Abbas pula pergi cerita ke orang lain. Kemudian dia tersebar tuan-tuan cerita ni sampai ke pengetahuan Abu Jahal dan penduduk kota Mekah, pemimpin-pemimpin besar ni. Abu Jahal dia jumpa dengan Al-Abbas. Dia kata, Abbas, hampa ni orang-orang Bani Hashim ni, tak cukupkah Nabi di kalangan orang lelaki-lelaki seorang sehingga Allah ni hampa perlu ada lelaki Nabi perempuan pula? Duk abang benda-benda yang akan jadi selepas ini Nabi lah. Macam Nabi duk abang dulu, Nabi Muhammad ugut kami macam-macam. Lah hampa pula orang perempuan pula abang. Abang ni tuan-tuan, dia tak sangka kata berita tu dah tersebar. Lepas tu dia nafikan, dia kata mana ada cerita apa ni kan. Itulah kali Abu Jahal buka cerita tu. Abu Jahal kata, hanya duduk sembunyilah Atikah mimpi kan. Wah tu dia pun kena maki. Dia teruklah dengan Abu Jahal. Abu Jahal kata, kalau 3 hari ni tak jadi apa-apa, aku akan tulis satu watikah, satu surat, aku akan gantung di Kaabah, hampalah
akdzabul bait fi Quraisy. Quraisy di kalangan orang Arab hak paling pemurung sekali keluarga hamba Bani Hashim. Ini satu tamparan hebat kepada Bani Hashim. Kemudian Al-Abbas baliklah cerita kat wanita-wanita daripada Bani Hashim. Mereka marah kat dia. Bila mereka marah kat dia kan, mereka kata, hang tak buat apa, hang boleh dengar saja, awak tak tabuh dia. Panggilan duk geram ni sehari dua dah berlalu, masuk hari ketiga tu dia pergi cari Abu Jahal. Geram ni, dia nak pergi tabuh Abu Jahal semua dah. Tiba-tiba pada masa tu tuan-tuan, datang satu orang lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki ni nama dia Amru bin Damdam Al-Ghifari. Nama dia Damdam Al-Ghifari. Siapa Damdam Al-Ghifari ni tuan-tuan? Dia ni ialah Abu Sufyan, wakil Abu Sufyan. Abu Sufyan yang balik daripada Syam, dia pun bukan orang bodoh, dia orang cerdik, orang bijak, dia bakal pengganti Abu Jahal lepas Abu Jahal tak ada. Jadi dia boleh agak dah nanti balik nanti sahih Muhammad sekat kita tengah jalan. Jadi dia mendahului kafilah dagang yang dia bawa balik tu, dia pergi reki dulu perjalanan selamat ataupun tidak. Cara dia reki tuan-tuan, dia pergi tempat-tempat tertentu, dia tengok dia nampak tai unta banyak. Dia tengok tai unta banyak ni, dia kata, hai, ni misi rombongan besar ni. Kira ada lebih kurang 70. Anggaran dia 70 ekor unta. Nabi keluar daripada Madinah menuju ke Badar ni tuan-tuan dengan 70 ekor unta. Dengan 2 ekor kuda. Lain jalan kaki. Dia pergilak-gilak naik unta tu. Jadi bila unta berhenti tak mana tuan-tuan. Bila dia buang berak ni kan, tai tu, dia boleh pergi tengok lah. Dia pergi tengok, oh, tai unta. Dia buat apa tuan-tuan? Dia ambil tungkat dia pikai tai unta tu. Tengok dalam tai unta tu ada biji kurma. Biji kurma saja. Hak ni ada biji kurma. Dia kata sahih. Tai unta ni confirm mai daripada Madinah. Sebab unta kalau sampai makan makan kurma ni tak ada mai tangan lain. Ni mai daripada Madinah. Sebab Madinah terkenal sebagai tempat yang banyak pokok-pokok kurma. Buah kurma banyak tuan-tuan. Jadi dia pun tuan-tuan patah balik pergi ke kafilah dagang dia. Dia alihkan perjalanan mereka ke jalan tepi pantai dan dia upah satu orang lelaki Damdam Al-Ghifari ni supaya pergi ke Mekah bagi tahu kepada Abu Jahal dan orang pembesar-pembesar Quraisy bahawa barangan dagangan yang dia bawa yang merupakan milik pembesar-pembesar Quraisy ni dalam keadaan bahaya sebab Muhammad on the way untuk sekat dan akan rampas barang dagangan kamu ni. Jadi Damdam ni masa peristiwa yang Abu Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib nak pergi tabuh dia tu, masa dia pergi cari dekat harga dia, tiba-tiba mai sungguh Damdam ni. Dengan dia koyak baju dia tuan-tuan, dia terbalikkan pelana dia luka-lukakan muka unta tersebut, bagi pelik dia tak abang apa, dia pun kata awak ni. Bila mai dekat dengan dia, baru dia abang. Kata barang dagangan kamu dalam keadaan tidak selamat, Abu Sufyan hantar aku. Masa ni tuan-tuan, hak cerita mimpi Atikah hak kita baca tadi ni, hilang lagu tu lah. Sebab betul berlaku apa yang disebut, yang dimimpikan oleh Atikah binti Abdul Muttalib ni. Jadi akhirnya tuan-tuan, Abu Jahal pun kumpulkan bala tentera, dia kumpulkan pada peringkat awalnya ada 1,200 orang. Tapi 1,200 orang ni tak semua setuju dengan dia. Sampai tengah jalan, kabilah Bani Zuhrah, belah mak Nabi SAW ni tuan-tuan, dia patah balik. Dia kata nak pergi buat apa? Barang dagangan kita ni yang kita dapat surat baru pula daripada Abu Sufyan, selamat dah. Dia berjaya selamatkan dah. Lepas dah kawasan hak bahaya tu. Jadi dia pun tak mau pergi. Maka Abu Jahal tuan-tuan, dia guna ayah kepada Amru apa tadi yang mati tadi ni, yang mati dibunuh tadi tu, dia guna isu kawan tu. Hang pergi dekat depan tu, hang koyak-koyak baju, pergi duduk orang tu buat betul gua Arab buat kan, ambil papa siap. Hampa nak balik ni dulu anak aku mati apa semua ni kan. Jadi last kali depa nak simpati, depa terus perjalanan pergi. Tapi 200 orang ni balik semula ke Mekah, tak turut serta dalam peperangan tersebut. Jadi Abu Jahal ni dia matlamat dia nak pergi perang dengan depa tu, tak kiralah selamat tak selamat pun. Yang penting kita keluar 1,000 orang ni, depa tu ada 300 orang saja berdasarkan risikan yang diberikan oleh Abu Sufyan. InsyaAllah kita menang, kita pergi tahun tu. Dan dia bawa 20 ekor unta. Hak tu bukan untuk pergi perang, hak tu dia bawa arak.
dan penyanyi-penyanyi wanita untuk menghiburkan hati mereka di Badar. Kita akan berpesta di sana nanti setelah kita berjaya memusnahkan tentera Muhammad bin Abdullah. Jadi bila sampai di sana tuan-tuan, yang sampai dulu ni siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Sebab Nabi pada ketika ni tuan-tuan ada sikit kebimbangan. Takut orang-orang Ansar yang paling banyak yang keluar bersama dia ni tak akan support dia. Sebab janji Nabi dengan perjanjian Aqabah yang kedua ialah bila Nabi idza qadimtu ilaikum, aku pergi ke tempat hampa duduk, situlah hampa kena tamna'uni, hampa kena lindungi aku, kena pertahankan aku. Lah keluar dari Madinah nak mai ke Badar, Nabi ada kebimbangan sikit bila dapat tahu bahawa yang mereka nak bertemu nanti bukan kafilah dagang yang nak dirampas, tapi tentera daripada Quraisy 1,000 orang. Sebab tu Nabi tanya para sahabat, asyiru ilayya ayyuhan nas, Nabi kata, bagi pendapat kamu, apa pendapat kamu, kita nak balik ke nak terus? Jadi para sahabat semua, Miqdadnya, Abu Bakarnya, semua mempertahankan ni lah antara ucapan-ucapan. Banyak lagi ucapan lain tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca buku panjang ni, dia akan sebut perkataan-perkataan ni yang menunjukkan sahabat setia dengan Nabi SAW, sama ada Muhajirin ataupun Al-Ansar. Bahkan bila sampai di kawasan Badar. Badar ni ialah kawasan air, kawasan telaga-telaga. Orang-orang Quraisy ke orang mana pun kalau lalu, Badar ni lah tempat mereka singgah untuk ambil air. Ada telaga macam telaga Nabi Yusuf tu. Ada R&R lah. Tu R&R mereka untuk mereka ambil air. Ada banyak telaga-telaga di situ. Badar tu ialah nama satu orang lelaki yang mula-mula menggali telaga di kawasan Badar. Kemudian barulah ada telaga ni di kawasan Badar. Jadi bila sampai di sana tuan-tuan, Hubab bin Al-Munzir tengok Nabi berhenti di satu tempat. Dia katakan Nabi SAW, adakah tempat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh dah nak ke depan ke belakang? Ataupun ini adalah cadangan engkau wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tak, ni pendapat aku sahaja. Jadi akhirnya dia kata, bukan tang ni wahai Rasulullah, kita kena bertolak, kita kena pergi cari telaga yang paling besar, yang paling banyak air. Kita korek lagi telaga tepi-tepi tu, ruang untuk bagi air masuk supaya kita mudah dapat air masa peperangan ni berlaku. Dan yang keduanya ialah kita kena timbus semua telaga-telaga yang ada di kawasan Badar. Mana telaga ada, kamu habis buang. Supaya bila musuh main nanti, mereka sampai-sampai, telaga semua kena kambuh ya. Hak ada air pun, hak duduk kat kita. Jadi kita berperang dengan keadaan kita boleh minum air, mereka perang air tak ada. Itu cadangan yang sangat bernas yang diberikan oleh Al-Hubab bin Al-Munzir, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa umat Islam sampai dulu? Pasal Badar ni tuan-tuan, dia dekat dengan Madinah. Lebih kurang lah kalau kita pergi tuan-tuan, dalam 160 kilo ya. Kalau dulu 250. Jadi orang daripada Mekah jauh lagi. Lagipun Nabi keluar dulu, depa baru keluar kemudian. Sebab tu Nabi sampai dulu di tempat tersebut. Jadi buat cadangan yang diberikan oleh Al-Hubab, kemudian Sa'ad bin Mu'az mencadangkan kepada Nabi untuk bina sebuah pondok kecil. Mereka ni tak mau Nabi perang. Mereka nak Nabi cuma mengatur strategi dan mengawasi tentera. Kalau jadi apa-apa, mereka kata, Nabi boleh balik ke Madinah. Sebab di sana ramai lagi para sahabat yang tak ikut serta ni. Bukan ada banyak tu, yang orang Islam ada ramai lagi daripada tu. Jangan biar Nabi pun tak ada. Kita nak kena jaga ketua dan nak juga masa depan dakwah Islam ni kan. Jadi dia cadang untuk bina satu pondok kecil. Nama pondok kecil yang dipanggil dengan nama Arish. Ain, Ra, Ya, Shin. Sebab tu kalau siapa-siapa pergi ke tempat Badar ni, kita akan jumpa Jami' Al-Arish. Dia pebuh nama tempat tu berdasarkan Arish yang dibina oleh Sa'ad bin Mu'az kepada Nabi SAW. Ada masjid tu besar, Jami' Al-Arish. Orang-orang anda tengok yang banyak singgah situ, orang Indonesia, orang daripada Pakistan, daripada India, mereka banyak pergi melawat tempat tu. Orang Malaysia jarang-jarang pergi. Orang Malaysia jarang-jarang pergi, ada juga pergi. Kalau kata kena permit lah, apalah, nak pergi tak apa pun, takat dulu lah, wallahualam lah kan. Okey, kemudian mana lagi? Doa Nabi SAW malam sebelum berlaku peperangan malam Jumaat tu, Nabi doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala sehingga Nabi kata, Ya Allah, kalaulah mereka ni mati habis, Ya Allah,
tak ada orang nak sembah Engkau lepas ni, ya Allah. Jadi Allah terima doa Nabi, doa supaya bantuan diturunkan. Allah hantar 1000 orang malaikat yang turun berperang. Inilah satu-satunya peperangan yang malaikat mai dan malaikat perang bersama dengan para sahabat. Ada lagi perang yang malaikat pi juga. Malaikat perang apa nama? Perang Ahzab. Malaikat turun tapi tak ada lah pi turun perang seorang-seorang ni, tak ada. Perang Hunain ada malaikat pi, tapi sekadar menampakkan diri sahaja. Taklah turut berperang seperti mana dalam perang Badar yang berlaku ni, tuan. Sebab tu perang ni besar. Kemudian ada Mubarazah. Ni pun tuan-tuan boleh ceritalah. Lagi akhirnya tuan-tuan, peperangan ni Dr. Tariq Suhaidan kata ialah peperangan tercepat dalam sejarah Islam. Lebih kurang dia kata ikut pembacaan dia berkenaan dengan perjalanan peperangan ni, bila tercetus saja peperangan tu, lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah selesai perang. Kan lama mana pun perang Badar ni. Saatnya musuh lari habis. Dibunuh yang lari habis, menang orang Islam. Jadi akhirnya alhamdulillah 70 orang tentera Quraisy berjaya dibunuh, dan para sahabat yang gugur syahid tu ada 14 orang. Kalau kita pergi Badar lah ni, ada tugu dibuat di tengah-tengah perjalanan kita nak masuk ke kawasan Badar tu, tulis nama 14 orang syuhada Badar ni, tuan-tuan. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni, hak mati-mati ni semua kepala-kepala masa Melaka lah. Seperti tu Abu Jahal, Umayyah ni dia mati lambat sikit. Tapi mati kan.